Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal RII di Kedah, siapa Lo Lai Fat dan Huang Ziyi, persoalan yang masih gagal dijawab oleh Sanusi. Sepatutnya Sanusi menjawab atau memberikan jawaban kepada isu ini, bukannya menimbulkan isu-isu yang lain pula. Beberapa hari yang lepas, beberapa jam yang lepas, Sanusi pula menimbulkan tentang kononnya dia ada senjata api, pistol di dalam kereta dalam 24 jam. Selain itu, dia juga mengatakan bahawa ada rancangan sudah dirancang dia ditangkap 6 bulan yang lalu lagi, kata Sanusi. Sehingga pada pendapat kami sebagai penganalisis politik itu satu perkara yang merepek kerana beliau ditahan bukan kerana perkara atau tuduhan yang pernah berlaku sebelum ini, tetapi kerana ucapan beliau yang baru sahaja beliau lontarkan dalam ucapan dalam kempen terbaru. Jadi, tiada kaitan ucapan beliau itu dengan rancangan kononnya yang beliau nyatakan itu. Tapi, yang sepatutnya dijawab oleh Sanusi ialah skandal RII di Kedah. Dia perlu jawab, siapa So Lai Fat dan Huang Ziyi? Persoalan yang masih gagal dijawab Sanusi. Kecurian unsur nadir bumi RII bukanlah satu plot atau rancangan untuk memburukkan imej Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor. Skandal membabitkan eksploitasi hasil bumi yang dikaut warga China itu menggambarkan betapa teruknya kepincangan pentadbiran kerajaan negeri Kedah. Ada bukti yang kukuh dan tulen, bukannya tuduhan kosong semata-mata. Apa yang tiada setakat ini ialah penjelasan sebenar Sanusi selaku pengerusi perbadanan Menteri Besar Kedah MBI termasuk isu dua pekerja dari China, So Lai Fat dan Huang Ziyi. Namun, Sanusi seolah-olah menepis dengan mendakwa konon wujudnya plot memburukkan imejnya. Sedangkan majikan So Lai Fat dan Huang Ziyi yang masing-masing pemegang pas profesional adalah MBI. Kecurian serta rasuah dalam isu perlombongan RII itu melibatkan hazana alam semula jadi di hutan simpan Bukit Enggang Syekh. Eksplorasi atau curi RII. Hanya yang tahu sepatutnya dan semestinya adalah Sanusi. Ikuti rancangan khas berprofil tinggi ini dalam Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa gambar yang kita sedang tonton sekarang ini ialah surat Menteri Besar Kedah kepada KDN, iaitu Kementerian Dalam Negeri, mohon pas lawatan ikhtisas untuk pekerja RII dari China. Muhammad Sanusi Maknor antaranya mohon 21 pekerja mahir dari China, tetapi surat CEO MBI Kedah menyatakan mereka hanyalah pekerja am, dan pada waktu itu Menteri KDN ialah Hamzah Zainuddin. Selain itu, siapa dua orang ini, iaitu Huang Ziyi dan So Lai Fat? Daripada paparan ini, daripada puluhan warga China yang diberikan pas lawatan ikhtisas, dua daripadanya bermajikankan MBI Kedah untuk projek RII. Ditangkap Januari 2023. Kes kecurian RII dan pencerobohan hutan simpan Bukit Enggang Syekh mempunyai kepentingan 80% dalam prospek Suria Sudan Berhad, syarikat yang diberi lesen oleh Kerajaan Kedah untuk projek eksplorasi RII, iaitu So Lai Fat. Kecurian RII part yang ketiga, Januari 2023, tangkapan pertama selepas surat kebenaran dikeluarkan Kerajaan Kedah. 15 Mei 2023, kes kecurian belum selesai. Sekali lagi, surat kebenaran dikeluarkan. Jun 2023, tangkapan kedua kes yang sama di lokasi yang sama.
Huang Zi, salah seorang warga China yang ditangkap, merupakan staf profesional lantikan MBI Kedah. Selepas itu, terkini direman SPRM suguhkan RM13 juta, part yang keempat. CEO MBI Kedah dan seorang pengarah syarikat berkait pelumbungan mineral ditahan reman atas siasatan kes korupsi RII. Saudara-saudara sekalian, dalam gambar yang kita lihat ini, pada 2018 digambarkan selamatkan Bukit Enggang. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Daripada Harapan Daily, Sanusi penakut, suka caci orang tapi rupanya telinga nipis, cepat koyak. Ini tajuk yang memang agak lumayan hebatnya, agak panas untuk didengar, dan pastinya anda akan share kepada kumpulan-kumpulan anda semua. Sanusi sebenarnya penakut, suka caci orang tapi rupanya telinga nipis, cepat koyak, kata Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil, menyifatkan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor sebagai penakut. Menurutnya, Menteri Besar Kedah berkenan suka mencaci orang dan celupar sehingga Sultan pun dihina. Namun katanya, Sanusi penakut apabila enggan datang ke Balai Polis susulan isu dokumen paslik yang berlaku tahun lalu. Kes lama dia, Sanusi dengan saya berkenan paslik yang mana dia fitnah saya melakukan jenayah pun belum selesai lagi. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara 2 tahun. Dan dia memang penakut, kata Isham. Dulu polis panggil datang balai berkenan kes ini pun dia tak mahu datang. Saya ajak dia pergi mahkamah, dia tutup komen di Facebook. Sanusi ini suka caci orang dan mulutnya celupar, cupai sehingga Sultan pun dia hina. Tetapi rupanya telinganya ni nipis dan hatinya tisu dan cepat koyak, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Minggu lalu, Sanusi dihadapkan ke Mahkamah Session Selayang di Gombak, Selangor atas 2 pertuduhan berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Dan kemarin juga, saudara-saudara sekalian, Sanusi mendedahkan beliau memiliki pistol 24 jam di dalam kereta. Sanusi dedah ada pistol dalam kereta 24 jam. Beliau mendedahkan dalam keretanya sepanjang masa ada pistol sebagai langkah keselamatan. Adakah isu ada pistol dalam kereta ini juga ada kaitannya dengan pendedahan ataupun pendadahan daripada Isham Jalil ini yang menyifatkan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu, iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, memang terbukti sah penakut. Kerana saya belum pernah dengar lagi ada ahli politik yang berani mendedahkan mempunyai pistol di dalam kereta 24 jam. Adakah ini juga membuktikan, mengesahkan bahawa memang Sanusi ialah seorang yang penakut ataupun dia benar-benar suka caci orang tapi rupanya memiliki telinga nipis, cepat koyak? Ini yang dibuktikan oleh Isham Jalil. Apabila Isham Jalil memberikan bukti, kata beliau, baru-baru ini dalam isu berkaitan dokumen paslik yang berlaku tahun lalu, Sanusi penakut apabila enggan datang ke Balai Polis. Dan dalam isu hina Sultan Selangor dan juga memperlekai Sultan yang di Pertuan Agong, Sanusi pun gagal dihubungi dan dia kata dia pun tak mahu datang ke Balai Polis kalau untuk ditangkap. Jadi kalau dengan demikian, adakah memang sah Sanusi ini penakut sehingga tidak berani datang untuk ke Balai Polis? Kata Isham lagi, kes lama dia, Sanusi dengan beliau berkenan paslik yang mana dia fitnah saya melakukan jenayah pun belum selesai lagi, kata beliau. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara 2 tahun. Dan dia ni memang penakut, kata Isham. Dulu polis panggil datang ke balai berkenan kes ini pun, tentang kes paslik, dia pun tak mahu datang. Saya ajak dia pergi mahkamah, dia tutup komen di Facebook.
Sanusi ini suka caci orang dan mulutnya celupar, sehingga Sultan pun dia hina, tetapi rupanya telinga Sanusi ini nipis dan hatinya tisu dan cepat koyak, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Minggu lalu, Sanusi dihadapkan ke Mahkamah Sessions Selayang di Gombak, Selangor atas 2 pertuduhan berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Ikuti terus ulasan selepas ini, tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen kali ini. Adakah Anda juga sependapat dengan Isyam Jalil bahwa Sanusi sebenarnya adalah seorang yang penakut, suka caci orang, tapi rupanya telinga nipis cepat koyak? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini satu kejutan luar biasa, tangkapan luar biasa dibuat oleh polis Diraja Malaysia di Kedah. Pastinya kejutan ini dan tangkapan ini membuatkan semua orang yang ada di Kedah tergempar dan nak tahu siapa sebenarnya yang terlibat dan siapa dalangnya. Hari ini disahkan polis Pulau Pinang menyerbu makmal dada di Kedah. Mengejutkan kita pula. Ada makmal dada di Kedah. Ini memang luar biasa. Polis menahan 2 lelaki dan merampas dada bernilai RM135.250 dalam 2 serbuan berasingan masing-masing di Pulau Pinang dan Kedah kemarin. Serbuan pertama jam 7 pagi dilancarkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pulau Pinang terhadap sebuah kereta di tepi jalan di seberang Perai Selatan SPS sebelum menahan 2 lelaki tempatan penganggur berusia 27 tahun dan 30 tahun yang disyaki terbabit aktiviti pemprosesan dada. Susulan gerakan itu, Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Kok Chin berkata, polis kemudian melakukan serbuan ke sebuah rumah di Bandar Baru Kulim, Kedah yang dipercaya dijadikan makmal pemprosesan dada. Menerusi serbuan di Kulim, polis merampas 22 bungkusan dadah jenis heroin seberat 1 kg, 1 paket lutsinar sabu, dan 2 paket serbuk putih disyaki kefen seberat 1,28 kg, selain berbagai peralatan bagi pemprosesan dada. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek yang ditahan positif methamphetamine dan amphetamine serta mempunyai rekod berkait jenayah dan dada. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang di sini hari ini. Kok Chin berkata, hasil risikan mendapati sindiket berkenan aktif sejak awal tahun ini dengan menerima bekalan dari negara jiran dan memprosesnya untuk pasaran tempatan. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas boleh digunakan 20,000 penagih. Kedua-dua suspek ditahan reman 7 hari sehingga 28 Julai untuk siasatan mengikut Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kejutan paling besar yang berlaku di Malaysia hari ini. Apabila polis Pulau Pinang berjaya menyerbu sebuah makmal dada di Kedah. Dan ini adalah tangkapan yang paling mengejutkan kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe, dan sila komen dalam ruangan komen Anda berkaitan dengan tangkapan polis, serbuan polis terhadap makmal dadah yang ada di Kedah ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tahukah Anda bahwa tindakan Hamzah Zainuddin kononnya mahu mendedahkan surat permohonan atau permintaan Saifuddin untuk membatalkan keputusan pemilihan PKR sebenarnya hanya akan membuatkan Hamzah terciduk sendiri, terkedus sendiri, dan terkena batang hidung sendiri. Atau dengan kata lain, meludah ke langit, kena muka sendiri. Ini karena semasa permohonan tersebut diberikan, dinyatakan adalah Hamzah Zainuddin pada waktu itu ialah Menteri Dalam Negeri,
Maka dengan mendedahkan wujud surat berkenan, ianya tidak bermakna lagi, bahkan ia hanya mendedahkan kelemahan dan ketidakcekapan Hamzah sendiri ketika memegang jawatan Menteri Dalam Negeri. Dan paling penting sekali ialah mengapa Hamzah Zainuddin tidak teruskan pembatalan itu kalau benar ada. Karena kalau dia meneruskan pembatalan itu, pastilah PKR ataupun Parti Pakatan Harapan, Gabungan Pakatan Harapan akan lebih berpecah belah dan tidak akan menang apa-apa kerusi dalam PRU yang lepas. Ikuti terus ulasan. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Buang masa saja Hamzah mau dedah surat Saifuddin ketika kempen PRN ini. Baru-baru ini Hamzah Zainuddin seakan-akan mengugut Saifuddin dengan menyatakan bahwa beliau akan mendedahkan surat berkaitan dengan pemilihan PKR dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Namun demikian, buang masa sajalah sebenarnya Hamzah mau dedah surat Saifuddin ketika kempen PRN ini. Walaupun sudah dinafikan, bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin nampaknya tetap berkeras mahu mendedahkan surat daripada Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail yang didakwa dihantar kepadanya konon bagi meminta pemilihan PKR yang lalu dibatalkan. Hamzah memberitahu pemberita di Tanjung Karang malam tadi bahwa beliau akan mendedahkan surat itu dalam kempen PN di Kedah tidak lama lagi. Itu tunggu, saya katakan bersiri, kata Hamzah. Saya cakap dengan orang Kedah bahwa saya akan turun kembali ke Kedah dan saya akan tunjuk surat yang dia hantar pada saya, katanya lagi. Berikutan pendedahan Hamzah bahwa Saifuddin pernah menghantar surat kepadanya meminta agar pemilihan PKR dibatalkan. Setiausaha Agung PKR itu yang kini merupakan Menteri Dalam Negeri segera menafikannya dan menyifatkan dakwaan Hamzah terhadapnya tidak lebih hanya sekadar kenyataan politik semata-mata. Saifuddin berkata, jika beliau mahu membatalkan keputusan pemilihan parti tahun lalu itu, beliau boleh melakukannya dengan dua jawapannya kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ORS apabila badan itu mengeluarkan dua surat tunjuk sebab kepada PKR. Tentunya kerana tidak puas hati dengan jawapan Saifuddin itu, Hamzah kini memutuskan untuk mendedahkan surat Saifuddin itu. Perlukah Hamzah berbuat demikian? Sekarang adalah waktu kempen PRN dan sebarang ucapan atau pendedahan ketika kempen ini seharusnya boleh membantu PN ke arah memperoleh undi. Malangnya, tindakan Hamzah membuat dakwaan tentang wujudnya surat Saifuddin kepadanya itu langsung tidak membantu PN memperoleh undi tambahan daripada rakyat Kedah. Apa kaitan surat itu dengan PRN dan kepada rakyat Kedah? Hamzah patut mencari isu lain jika ingin menambahkan undi kepada PN yang kini semakin terjejas. Berikutan onar Sanusi Maknur, Menteri Besar Kedah, yang memperlekeh raja-raja sehingga didakwa di mahkamah. Selain isu nadir bumi yang dijangka lebih banyak tangkapan akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Lagi pula, isu pemilihan dalam PKR telah selesai dan meskipun Saifuddin kalah kepada Rafizi Ramli bagi pemilihan jawatan timbalan presiden, kedua-dua pemimpin berkenan telah memilih untuk bersatu serta sama-sama bekerja keras untuk kemenangan PH pada PRU 15 lalu. Disebabkan kesediaan mereka melupakan isu pemilihan tersebut dan kedua-duanya saling bekerja keras, itulah yang sebahagiannya menyumbang kepada kemampuan PH memenangi 82 kerusi, yaitu paling tinggi berbanding PN dan juga BN. Kini juga Saifuddin dan Rafizi bersama-sama anggota Jemaah Menteri dan mereka saling fokus serta melengkapi untuk terus memperkukuh parti dan berkhidmat untuk negara. Maka dengan itu, langsung tidak relevan sebenarnya untuk Hamzah Zainuddin bercakap mengenai surat itu. Selain tidak relevan, adalah membuang masa juga bagi Hamzah bercakap tentang surat itu pada ketika ini,
Kerana Saifuddin dan Rafizi tidak pernah memanjangkan isu pemilihan itu sebaik ianya berakhir. Tambahan lagi, yang salahnya dalam hal ini, jika benar Saifuddin ada menulis surat kepadanya meminta pemilihan PKR itu dibatalkan, ialah Hamzah sendiri. Kenapa beliau tidak membatalkan saja pemilihan PKR kalau benar perkara itu yang diminta oleh Saifuddin? Bukankah jika pemilihan PKR itu dibatalkan, parti itu akan jadi lebih berpecah belah dan PH tidak mungkin mampu menang sehingga 82 kerusi parlimen pada PRU 15 lalu. Oleh kerana beliau sendiri enggan membatalkan pemilihan PKR, mendedahkan wujud surat berkenan ketika ini sudah tidak bermakna apa-apa lagi. Ia malah hanya mendedahkan kelemahan dan ketidakcekapan Hamzah sendiri ketika memegang jawatan Menteri Dalam Negeri. Saya ulang sekali lagi, ia malah hanya mendedahkan kelemahan dan ketidakcekapan Hamzah sendiri ketika memegang jawatan Menteri Dalam Negeri. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi merepek lagi. Hahaha. Biasalah, Sanusi ini memang satu ikon yang sudah digelar sebagai ikon suka bercakap. Suka bercakap dan juga luar biasa. Ini kali ini daripada Sabudin.com mengatakan bahawa Sanusi merepek lagi. Kalau benar komplot menangkapnya dirancang 6 bulan lalu, adakah ini bermakna beliau merancang perlekeh raja juga bermula sejak 6 bulan lalu? Persoalan ini memang cukup panas dan cukup kontroversi, tetapi cukup untuk membuka mata dan minda anda. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang sedang berdepan kes mahkamah bawa akta hasutan kerana memperlekeh serta mempertikai kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor, kini tampil dengan teori baru yang benar-benar mengarut serta merepek. Beliau mendakwa rancangan untuk menangkapnya dan menjejaskan kredibilitinya sudah bermula sejak 6 bulan lalu. Plot untuk tangkap saya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Saya tahu dah, saya ada intelijen saya. Jumpa orang tu pesan, jaga-jaga ada orang nak buat sesuatu kepada saya. Untuk keselamatan, saya ada pistol dalam kereta 24 jam. Ada 2 kolopak, 14 peluru 1 kolopak. 24 jam berjaga-jaga. Takut orang buat jahat. Orang tak buat jahat, saya tak buat jahat pada orang, kata Sanusi. Ini kalau didedahkan ataupun ucapan ini didengar oleh maci-maci, paci-paci, aki-aki, atuk-atuk, datu-datu, nenek-nenek, pasti mereka akan percaya dengan apa yang dikata oleh Sanusi. Tapi pada pendapat saya tidak berapa percaya. Saya tak berapa percaya Sanusi mempunyai pistol di dalam kereta 24 jam. Kalau dia kata 12 jam, saya percaya. Tapi kalau 24 jam, makna kata pistol itu sentiasa ada di kereta. Bagaimana dia masuk dalam rumah, takkan dia nak tinggalkan pula pistol itu di dalam kereta. Itu yang saya tak percaya. Anda bagaimana? Sudah 6 bulan kawan-kawan pesan. Yang penting, tangkap garis saya. Jatuhkan moral dan hilang kredibiliti. Selepas itu, ceramah orang tak dengar lagi. Kerana saya sudah dimalukan dengan tangkapan, katanya, ketika berucap di sebuah ceramah PN di Kuala Ketil, Kedah semalam seperti dipetik berita harian. Mari hang, dengar baik-baik ini. Anda dengar baik-baik, mai sini. Aku nak cerita pada kamu semua apa yang diceritakan oleh Sabudin. Cuba kita fikir baik-baik. Cuba kita fikir betul-betul logik atau tidak dakwaan Sanusi itu. Harus kita ingat, pendakwaan terhadap Sanusi adalah berkaitan ucapannya yang menyentuh kebijaksanaan serta keistimewaan Agong dan Sultan Selangor. Beliau seterusnya ditahan pada jam 3 pagi untuk dibawa ke IPD Selayang. Seterusnya diiringi polis ke Mahkamah Selayang untuk berdepan pendakwaan. Berikutan panggilan telefon daripada polis tidak dijawabnya, malah direjeknya.
Pendakwaan dan tangkapan terhadapnya bukan kerana menyerang Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, mana-mana menteri atau lain-lain figura politik di negara ini. Sekali lagi ditekankan, pendakwaan dan tindakan menahannya pada jam 3 pagi adalah berkaitan ucapannya, berkaitan raja-raja dan bukan kepada mana-mana pemimpin politik. Dengan itu, di mana logiknya bila Sanusi mendakwa ada rancangan atau komplot untuk menangkapnya sejak 6 bulan dulu lagi? Beliau didakwa di mahkamah dan ditahan hanyalah kerana ucapan yang dibuatnya baru-baru ini. Sebagaimana banyak ucapannya yang merepek dan merapu, dakwaan terbaru ini juga sama kategorinya. Kalau benar sudah ada rancangan untuk menangkapnya sejak 6 bulan dulu, tentulah kesnya bukan berkaitan singgungannya terhadap raja-raja, tetapi berdasarkan kes lain yang ada kaitan dengan politik. Dakwaan Sanusi itu hanya boleh dikira sahih jika beliau sebenarnya memang sudah merancang untuk memperlekeh serta mempertikai kebijaksanaan agung dan Sultan Selangor sejak lebih 6 bulan sebelum ini lagi. Mana tahu, entah-entah sejak 6 atau 7 bulan dulu lagi, Sanusi sudah ada perancangan demikian. Jika tidak, mana mungkin ada rancangan untuk menangkap bermula sejak 6 bulan dulu lagi, sebagaimana didakwanya itu. Apapun, seperti kata Anwar Ibrahim semalam, kamu cerca raja, itu nasib kamulah. Anwar kata, kalau benar dia nak tangkap, sudah lama dah tangkap. Tapi oleh kerana Anwar Ibrahim tidak berdendam, oleh kerana Anwar Ibrahim tidak mau menggunakan undang-undang sewenang-wenangnya, kerana Anwar Ibrahim kata, itu ialah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Anwar Ibrahim kata, saya tak akan guna akta hasutan apalagi untuk tangkap. Saya hanya akan guna saman fitnah, kata Anwar. Tapi oleh kerana kamu cerca raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim. Seperti juga yang dinyatakan oleh timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Mereka kata, berani buat, berani tanggunglah. Siapa suruh kan? Padanlah muka, kata Anwar Ibrahim. Kamu cerca raja, itu nasib kamulah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya, rahasia besar Sanusi dibongkar. Baru-baru ini Sanusi kata akaun TikTok beliau telah pun disekat oleh kerajaan. Dan beliau mendakwa itu adalah tindakan yang terdesak, kata Sanusi. Dan dia menuduh kerajaan yang menyekat TikTok beliau. Namun Saifuddin Nasution Ismail telah memberikan kata dua. Beliau kata bukan kerajaan yang buat, kerana kerajaan banyak lagi kerja yang lain selain daripada menyekat. Dan pula syarikat itu adalah dalam kelolaan sendiri TikTok, bukannya milik kerajaan. Jadi TikTok punya undang-undang yang tersendiri. Akhirnya petang ini kita ketahui rupa-rupanya ini sebab akaun TikTok Sanusi disekat. Yang tak pernah Sanusi kata dan tak pernah Sanusi bongkarkan dan akui. Tapi akhirnya didedahkan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Fahmi Fadzil. Rupa-rupanya ini puncanya. Papar kapak dan keris adalah punca akaun Sanusi disekat TikTok. Memanglah, kita sebagai content creator, kita tahu tentang undang-undang term and condition di dalam mana-mana media sosial. Tapi tak tahulah Sanusi pernah baca ke tidak dia punya syarat dan kondisi dia. Kita pun tak tahu. Mungkin itu sebabnya dia lakukan ini, sebab dia tak tahu. Rupa-rupanya kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, beliau berkata ia jelas melanggar garis panduan komuniti platform TikTok seakan-akan menonjolkan ugutan jenayah. Mana-mana media sosial, sama ada Facebook, TikTok, YouTube dan yang Instagram yang saya tahu, apabila anda menunjukkan, memaparkan perkara-perkara yang membawa unsur keganasan, unsur-unsur keganasan seperti senjata api,
kapak, keris, parang, pedang dan sebagainya yang tidak mempunyai apa-apa nilai pengajaran, ianya melanggar garis panduan komuniti. Apalagi kalau dalam TikTok. Papar kapak dan keris, puncak akaun rasmi Sanusi Nor disekat TikTok baru-baru ini, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Jadi rupa-rupanya Sanusi tersilap. Bukan kerajaan yang menyekat akaun TikTok Sanusi, tetapi TikTok sendirilah yang menyekat kerana tindakan Sanusi yang buta undang-undang platform TikTok. Kalau Sanusi tidak buta undang-undang akaun TikTok, pasti beliau sedar perbuatan memaparkan kapak dan keris itu melanggar undang-undang atau melanggar garis panduan komuniti platform TikTok. Kata Fahmi Fadzil, paparan itu jelas melanggar garis panduan komuniti platform media sosial itu seakan-akan menonjolkan ugutan jenayah. Baru-baru ini ada usaha menimbulkan rasa gusar apabila ada seorang tokoh politik ditahan polis. Semasa individu ditahan pihak berkuasa, saya difahamkan pada awal pagi atau tengah malam pada hari sama telah tersebar di TikTok di mana beberapa lelaki duduk di sebuah meja bersama peranti atau telefon pintar dengan gambar individu tersebut. Di satu sudut senjata terdapat senjata, kapak dan keris. Bagi saya dan sudah pasti bagi pihak polis, waima pihak TikTok sekalipun, gambar yang ditonjolkan itu adalah ugutan jenayah, kata beliau menerusi SDO ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Watikah Komuniti Madani peringkat Zon Tengah Selangor di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Fahmi sekali lagi menekankan tanpa seberang arahan pihak TikTok memadam konteks berkenan. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN dan PAS Pusat mendakwa akaun TikTok disekat. TikToknya disekat sekaligus menyifatkan tindakan itu sebagai usaha menghalang kemarahan berkempen secara maya menjelang PRN 12 Ogos. Namun dakwaan itu disangkal Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa menyekat mana-mana akaun TikTok. Beliau menjelaskan aplikasi sosial TikTok bukan milik kerajaan tetapi sebuah syarikat teknologi dari China. Yang itu betul. Dan kita harap apa yang telah didedahkan ini membuka mata dan membuka hati orang-orang yang tak percaya lagi. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini pastinya satu lagi berita paling mengejutkan Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. Dan pasti saya rasa ini akan menjadi tonik. Dia akan menjadi titik permulaan kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dalam pengumumannya kemarin mengumumkan berita paling gembira untuk seluruh rakyat Malaysia apabila beliau mengumumkan dalam beberapa minggu lagi, seminggu atau 2 minggu ini, kata Anwar Ibrahim, beliau akan mengumumkan beberapa imbuhan buat penjawat awam. Wah, ini pasti perkara ditunggu-tunggu oleh semua penjawat awam. Dan kalau ini sudah diumumkan dan tepat seperti yang dikehendaki oleh penjawat awam, khususnya kenaikan gaji, ini akan mampu menarik hati dan juga dapat menarik perhatian untuk lebih mendapat sokongan daripada rakyat. Walau bagaimanapun tindakan Anwar Ibrahim ini, saya fikir akan memancing sekali lagi komen daripada Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan beberapa imbuhan tetap kepada penjawat awam dalam tempoh seminggu 2 lagi. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, beliau akan mempengerusikan mesyuarat pengurusan pertama pelarasan skim gaji itu minggu depan. Wah, kalau ada pelarasan gaji, memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh penjawat awam. Saya fikir pendekatan lama skim pelarasan gaji perlu dirombak. Tunggu pengumuman dan sedikit penyesuaian dalam tempoh seminggu atau 2 minggu lagi, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Cakna Madani
bersama pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan di Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian di Kota Bahru hari ini, yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadila Siddiq. Pada 13 Julai lepas, Perdana Menteri berkata, skim gaji penjawat awam akan disaran dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara, dan cadangan itu akan dikemuka dalam mesyuarat dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad sebelum pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata, ganjaran munasabah dan adil adalah akan diberikan kepada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ini maksudnya ada clue sudah yang kita terima bahawa akan ada pelarasan gaji. Pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji, kata Anwar Ibrahim. Jadi ini adalah berita baik untuk seluruh guru yang ada di seluruh Malaysia. Ianya untuk meningkatkan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam, kata Anwar Ibrahim. Ini bukan sebab nak pilihan raya negeri, tetapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata beliau lagi. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa beliau akan terus memerangi rasuah dan menghentikan amalan mencuri harta rakyat. Saya akan terus cakap mengenai tata kelola dan rasuah. Saya akan perang habis-habisan. InsyaAllah saya akan lakukannya sekira Allah beri kekuatan kepada saya untuk selamatkan negara, kata Anwar lagi. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang telah pun berfikir dan telah pun berjanji ini untuk melaksanakan, akan mengkaji dan memberikan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji yang lama. Ini bukan sebab pilihan raya, tapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata Anwar Ibrahim. Selain itu, beliau berkata ganjaran munasabah dan adil akan diberikan pada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ia benar, sudah berapa lama gaji, skim guru dan para penjawat awam tidak pernah diselaraskan, dan ianya patut mendapat perhatian segera kerana sudah ada banyak perubahan besar dalam negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.